awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita, tanda sokongan. Terima kasih. Okay, so yang kita akan guna hari ini adalah berkaitan dengan Flippity. Okay, Flippity aplikasi kat dalam ni nampak macam banyak. Tapi kalau untuk fizik personally, saya tidaklah menggunakan semuanya. Sebab bagi saya tidak convenient. Untuk fizik lah. Okay, tapi untuk biologi, rakan-rakan boleh cuba explore. Tapi untuk hari ini, kita nak sharing berkenaan dengan first kali adalah quiz show. Ini contoh yang saya dah buat lah. Okay, kita boleh bagikan pelajar kita dalam, kalau ada projektor kan kat kelas kan, kita boleh paparkan dalam kelas ataupun kita buat quiz secara online lah, kelas online kan. Kita boleh bagikan tim kita kepada tim 1, 2, 3, 4. Okay, and then kita boleh susun soalan kita, mungkin kita nak soalan ikut subtopik ke. Terpulang lah so subtopik 1, subtopik 1.1, 1.2. Okay, contoh pelajar tim 1 ataupun kita open lah. Cara permainan terpulang kepada kita. Kita nak buat macam mana cara permainan tu. Okay, contoh kita kata buka satu soalan 100, siapa boleh teka ataupun ikut giliran. Tim 1 jawab dulu. Okay, mari teka. Siapakah beliau? Okay, tim 1 kata dia jawab salah. Okay, kita tekan salah. Okay. And then buka kepada tim lain. Tim 2 pun jawab salah. Okay. Okay, tim 3 kita bagi giliran lah. And then tim 3, tim 4 kena berebut kan. Bila one salah, dia orang kena berebut. Contohlah 2 ni jawab betul. Ni jawab betul, ni lambat sikit. Okay. Jadi tim 3 dapat 100 markah. Jawapan dia Tunku Abdul Rahman. Ni demo je lah. Okay. Okay, dah habis. Okay. So maknanya bila dah jawab 1 hilang. Okay, nak jawab soalan mana lagi? Simple. Ini saya susun sajalah. Ini soalan biologi. Kita boleh masukkan dalam bentuk gambar. Okay. Alah kecilnya, tak nampak kan? So pensyarah boleh explain lah kenapa jawapan dia yang tu. Jawapan dia C. Okay. Kalau semua orang jawab salah, okay, contoh tim 3, okay, dia cuba jawab. Contoh ada tak lagi satu soalan. Okay, dia boleh masuk YouTube. Contohkah, apakah nama spesifik bangunan yang dipaparkan dalam video ini kan? Apa nama dewan ni kan, dewan terbuka ni. Okay, contoh tadi tim 3 markah dia 300 kan. Dia cuba jawab tapi salah. Jadi kita boleh tekan pangkah kalau kita nak tolak markah dia. Selalunya saya tak tolak markah lah. Kalau pangkah tu dia dah tak boleh jawab dah lah. Sebab kesian kalau tolak markah. Jadi yang betul saja saya akan tanda right. Contoh dia jawab betul, Dewan Rahmat. So dia akan dapat 300 markah. So tadi dia dapatkan 100 markah lah. Sebab dia markah ni 100 je. Kalau kita tekan pangkah untuk kumpulan 3 tadi, dia akan tolak 1 markah untuk tim 3. Kesian lah. Boleh je kalau kita nak main yang tolak markah. Okay, kalau tak nak, tak payah tekan. Okay, itu basically ni lah. Macam mana kita nak, apa lagi yang ada ni? Sekejap saya check. Ni soalan matematik. Contoh macam ni kan, kumpulan 3, tadi ada 300 markah. Dia jawab kita nak buat game kita style tak boleh jawab, tolak markah. Tekan pangkah. Tim 4 betul kan? So, tinggallah 200 markah tim 3 sebab soalan ni bernilai 100. So, dia kena tolak. Dia boleh je jadi negatif. Okay? Tapi saya jaranglah tolak markah selalunya. Tambah je. Kesian pula ke tolak markah. Jadi kalau salah, kita open ke kumpulan lain. Okay? So, jadi ini salah satulah aplikasi Flippity yang kita boleh gunakan. So, yang saya pilih adalah ini. Flippity Quiz Show. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh je buka mic tanya. Jadi, bila kita tekan pada instructions, dekat sini, macam mana kita nak ubah soalan kita? Sebenarnya dekat instruction ni dah ada dah. Okay? Cumanya sama ada kita pernah guna ataupun pernah jumpa ke tidak aplikasi ini. Okay, benda dah tersedia, apa salahnya kita gunakan saja kan? So, kita boleh download template kita dekat sini. Jadi, kawan-kawan boleh masuk dekat Flippity pada flippity.net. Ni, flippity.net. Dekat sini. Okay? Saya dah terkeluar apa ni? Oh, lupa lah saya. Ada, masih ada. Okay. Sekejap Kalau ada siapa nak follow, dia boleh masuk dekat flippity.net. Mana? Kena sign up ke Fika? Tak payah sign up. Ni, tak perlu sign up pun. Sebab tu dia simple. Dan kita boleh save. Kalau kita ubah apa-apa, kita boleh save untuk guna. Jadi kalau macam contohlah kita bagi dalam unit kita kan. Yang ni buat chapter 1, ni buat chapter 2. Nanti kita akan ada banyak lah quiz show. Kalau kita bagi-bagi kawan-kawan kita yang kita kumpul, semua orang boleh pakai nanti. Okay. Jadi tekan dekat ni kalau nak download dia punya spreadsheets dia. Okay.
tekan saja this template. Okay, dia akan keluar macam ini. Kalau ada kawan-kawan yang tengah follow lah. Okay, dia akan keluar macam ini. Tekan saja make a copy. Nanti dia terus buka satu copy of untuk kita. Dan dia akan terus save dalam kita punya drive. Sebab tu saya kata dia boleh save dan kita boleh kumpul semua spreadsheets ni ikut pada soalan kita. Okay, so ini soalan yang template tu lah. Yang saya dah ubah tadi. Okay, dia akan keluar macam ni, copy of flippity.net. Kita ubah nama kita lah supaya senang nak cari. Dan saya telah ubah ke nama file saya kepada Biosharing Flippity. Biosharing Quiz Show. Boleh? Ada yang follow ke? Ada. Dia ada Fika, ada. Laju sangat tak? Boleh lagi lah ikut. je, boleh. Okay. I am following. Dah sampai sini dah. Sebab dia ada trick and tips dia. Kejap lagi nak kena show. Kalau tak nanti blur juga. Sebenarnya boleh je buat kalau baca instruction tu. Okay, tak apalah. Dah sampai sini dah. Okay. Jadi ini paparan kita yang pertama. Kan ni paparan kita. Okay. Kategori atas ni yang biru ni kita tak boleh ubah lah. Yang kita boleh ubah yang hitam ni. Okay, contohlah kita nak buat apa? Subtopik 1. Subtopik 1.1. Kalau tak sempat untuk board game tu saya minta maaf ya. Kita cuba mana yang sempat. Topik 1.2. 1.3 contohlah cukup sampai 1.3. Dia ada banyak ni. Sampai sini. 6. Dan kita ada final round. Contoh ada 2 markah seri kan. Nak pilih pemenang contohnya kena siapkan satu final round. Satu je soalan boleh untuk final round. Okay. Okay. So jadi dekat sini kalau soalan kita berbentuk ayat untuk fizik selalunya susah sebabnya kena ada equation kalau nak terus start. Kan? Sebabnya dia punya unit ke maklum-maklumat dia tu, dia punya unit tu ada dia punya equation dia lah. Jadi kalau untuk bio saya rasa okey kot, senang kot boleh type je terus. Okay. Tapi kalau bentuk ayat tak ada masalah, kita type saja ini untuk soalan 100 markah, 100Q tu untuk question. 100 markah pula 100 question. Ini jawapan dia. So nanti bila kita flip kan, dia akan keluar jawapan what capital city open the first subway ni, dia akan keluar London. Jadi dekat sini lah yang saya ubah. Fika, markah tu memang tak boleh tukar Tak boleh. Memang 100, 200. So kita, tapi sebenarnya banyak trik dia juga. Okay, tapi contoh, contohlah kalau kita nak tetapkan markah kita 5 kita nak 5. Contohlah kat sini kan. Kita nak 5. Kan dia memang dah set 200 kan. Itulah kelemahan dia 200. Kita contoh kalau salah kita kata kita tak naklah tolak markah budak tu sampai 200. Kan. Contoh tim 3 salah jawab. Okay. Tengok bila salah jawab kosong tinggal. Kita tak naklah daripada 200 baru salah jawab 1 dah tinggal kosong. Kita tak payah tekan pangkah tu satu step. Tak payah tekan pangkah. So nanti tak kena tolak markah. Ataupun kita tukar je. Tadi 200 kan, kalau salah nak tolak 10 je. 190. Kita type kat situ. Kita manually tambah. Maknanya, kita tak boleh set dekat dalam spreadsheet tapi kita diberi pilihan untuk kita ubah pada markah ini. Okay. Kan, kita nak denda dia salah, tolak 10 tak nak, tolak sampai 200 kan. Selalunya macam tu lah sebab. Okay, jadi sekarang soalan ni semua dalam bentuk ayat. Okay, kalau saya fizik nak cepat, saya masukkan gambar je. Kan? Saya masukkan gambar ataupun kita nak bagi satu soalan. Contohnya, kita nak contoh siapakah beliau? Kan? Ataupun kita nak kata macam bio, apakah sel ini? Contohnya kan. Siapakah beliau? Nak letak gambar. Ataupun kalau saya nak masukkan keseluruhan soalan tu gambar sebab ada diagram. Kan? Contohnya. Siapakah beliau? Okay, contoh nak ambil gambar daripada Google lah. Kan, nak ambil gambar daripada Google, kita pergi dekat Google. Okay, lagi satu dia punya kelemahan, macam Kak Kai cakap tadi, setiap aplikasi mesti ada kelemahan dia. So kelemahan dia ni, kita tak boleh ambil gambar daripada drive kita. Drive kita ataupun yang kita simpan dalam laptop kita. Okay, so jadi, contohlah kita ada gambar dekat Google. Tapi nanti mesti ada kawan-kawan tanya kan, takkan gambar daripada Google je kita boleh ambil? Sabar dulu, dia ada lagi tips dia. Okay, kat Google dulu. Contohlah kita nak gambar apa? Tunku Abdul Rahman. Pilih je kat sini.
gambar sel apa-apalah kan. Okay, kita pergi kat image. Kalau laju suruh saya berhenti sekejap pun tak apa. Kita pilihlah mana-mana gambar kita nak. Contoh kita nak gambar yang ini. Okay. Contoh kita nak gambar yang ini. Okay. Ini gambar yang ada dalam Google. Ada dua cara kita boleh masuk ke gambar. Gambar daripada Google ataupun gambar daripada simpanan kita tetapi bukan melalui Google Drive. Dia kena masuk ke dalam Google Drawing dulu. Okay. Tapi kalau dah tahu nanti kita laju je buat. Okay. So kita right click dekat sini. Okay, pilih, bila dah right click, jangan pilih copy image. Kita pilih copy image address. Okay, selesai tekan. Okay, dah copy tu, pergi dekat sini, siapakah beliau? Okay, kita kena type open bracket 2. Okay, image, titik bertindih 2, and then kita pastekan. Okay, and then kita tutup. Akan macam ni kan? Memang double bracket tu kan? Memang double bracket tu. Ini dia punya formula lah kononnya. Okay, buka bracket. 2 image ni. Okay, pastikan gambar yang kita copy daripada Google tadi, copy image address, mesti belakang dia JPEG ke, PNG ke, ataupun JPEG ke. Okay, kalau dia macam tiba-tiba hujung dia 909 berapa tu kan, pelik-pelik tu, dia bukan .jpeg ataupun .png, dia tak jadi. Dia tak jadi. So kita tekan. Okay, kita tekan enter lah. Okay, kita tekan enter kat sini. Okay. Lepas itu, jawapan dia lah. Jawapan dia kita tukar lah kan. Tunggu Abdul Rahman. Okay. Okay, ni satu. And then, kalau untuk soalan kedua. Okay, saya tak buka dulu, kita tak publish dulu Ada kejap lagi kita publish. Kenapa saya tak publish dulu? Sebab nanti kalau once kita publish untuk soalan nombor 1 ni, kita kena tunggu sekejap untuk buat perubahan tu dalam masa 3 minit macam tu untuk dia refresh. Okay, so nanti makan masa kita pula lah. Okay, so kita biarkan dulu. Jadi soalan pertama kita, siapakah beliau yang ini? Okay, jadi soalan yang kedua, contohlah kita nak masukkan gambar kita sendiri. Ini yang selalu saya gunalah. Okay, contoh, saya nak soalan. Sekejap saya buka Google Drawing. Okay, kita buka Google Drawing kita. Kalau buka kat atas tu pun boleh juga. Okay, Google Drawing. Fika tadi kan gambar tadi, link tu Fika ambil direct pada internet ataupun save dalam drive ke macam mana? Okay, link gambar, right click. Akak right click je. Tak payah save tau. Tekan copy image address. Okay. Tekan, lepas tu paste. Alright. Google Drawing time nak pakai pula, hilang pula dia. Lupa nak buka siap-siap tadi. Sedang kabut tak ada internet. Tak ada ni. Panas Okay. Sekejap. Ni saya salah tekan, patutlah tak keluar. Okay. Ini Google Drawing. Cuba kawan-kawan buka. Sebab in case kita nak masukkan yang kita punya, sebab tadi kan kelemahan dia tak boleh save dalam drive. Dia tak boleh ambil daripada kita punya drive laptop ataupun Google Drive. Kelemahan dia yang tu. Tapi dia bagi kita pilihan untuk masukkan dalam drawing, Google Drawing. Okay, ada dua cara untuk masukkan gambar. Satu, kita Google straight daripada sini, Google. Okay, tapi pastikan yang kita copy image address tu bila kita paste, belakang dia mesti PNG ataupun JPEG. Kalau tak jadi. Okay, so kalau untuk ni, contohlah saya jumpa satu soalan. Okay, sementara tu kawan-kawan type dulu. Saya buka satu. Contoh Okay, contohlah saya nak bagi soalan ni. Selalunya kuis macam tu kita akan buat simple-simple je. Tapi ni just nak tunjuk je gambar macam mana nak masuk dalam yang kita pilihan kita kan. Kadang-kadang soalan tu dah siap, kita tak nak type semula. Okay, so macam biasalah yang ni kita copy dulu. Yang ni saya jadi lambat sikit sebab ini Windows 10. Saya pakai Surface Windows 11. Saya blur pula dah. Okay, so copy lah. Contohlah kita nak soalan ni. Copy lah apa-apa pun yang ada soalan kan. Right click, copy macam biasa. Pergi dekat Google Drawing. Memang kita
kita rasa macam banyak kerja, tapi tak apa, nanti sem depan kita boleh pakai dah soalan ni. Dia boleh save. Okay, and then Ctrl V dekat sini dia tak boleh paste macam ni tau. Dia kena Ctrl V. Okay, so saya dah ada satu soalan. Yang ni, yang dalam Google Drawing ni, kita boleh save. Kita boleh save dalam drive kita. Okay, kita letaklah nama. Contoh, biosharing 1. Okay, soalan 1. Okay. Jadi bila kita dah paste dekat sini, kita nak masukkan link dalam spreadsheet kita. Tadi kan kita ada link daripada Google kan, Google Image. Kali ni image daripada Google Drawing. Mana kita nak dapatkan link tu? Okay, so kita pergi dekat file. Kalau siapa tak pernah guna Google Drawing, sekali ni dia ada pengalaman lah kita guna Google Drawing. Kadang-kadang rasa macam tak ada function kan Google Drawing ni. Okay, so dah sampai dekat file tu, turun dekat bawah dekat publish to the web. Mesti tekan, wajib. Kalau tak, link tu tak ada. Okay, kita dah tekan publish to the web. Kita pilih lah nak size apa. Kalau size kita besar, kalau internet kita slow, nanti masa main quiz tu lambat keluar. Kita pulang lah Pilih je, saya selalu pilih large sajalah supaya jelas. And then tekan publish. Tekan OK. Saya dengar perbincangan kat belakang tu. Okay. Publish to the web. Lepas tu copy link Copy link tu. Copy je. Okay. Lepas tu kita ulang balik step tadi. Contoh kan, step tadi tu apa? Image. Double titik. Pastekan saja. And then tutup. Hanya untuk Google Drawing saja boleh belakang dia 1080 ke. Tak ada .jpeg pun tak apa, jangan risau. Okay. Enter. Okay, dah siap. Maknanya soalan untuk yang kedua ni, saya tak type soalan, saya nak tambah je, nak cepat kononnya kan. Okay. So, kita bagilah jawapan dia. Jawapan dia tak dalam bentuk gambar pun boleh. Kalau fizik, kalau pakai yang Google Drawing tadi tak perlu JPEG tak perlu. Dia memang itulah dia punya yang dia publishkan. Okay. Dan jawapan ni untuk bio selalunya okey kot, type je. Fizik lah selalunya leceh sikit. Jawapan nak kena ada unit kan. So tak boleh nak type unit. Okay, nak tak nak saya kena letak je nombor, contohnya letak je nombor ataupun letak gambar. Gambar sebagai jawapan pun boleh juga. Tapi banyaklah kerja saya nanti nak kena masuk Google Drawing. So dia akan jadi leceh lah. Selalunya saya akan, kalau saya malas, saya akan letak je lah jawapan dia 1000 Newton per meter contoh. Sudah fahamlah selalunya. Contohlah soalan tadi 1000 Newton per meter. So kalau bio, senang boleh tulis je ayat. Kan contoh nak tanya function apa. Macam jawapan ni kan, pelajar kena type Tak, pelajar jawab. Kalau kita dalam kelas, dia suarakan jawapan. Suara je jawapan. So kita tekan lah. Sebab ini dia berkumpulan. Sebab kita tekan. Sebab tadi Fika tekan betul atau salah tadi. Betul. Ini macam soalan kita main dalam kelas lah. Tapi kalau kita rasa nak bagi je set soalan tu kat dia orang, tengok sendiri setiap soalan boleh juga. Tapi selalunya kalau macam tu kita bagi flashcard ke benda-benda lain lah. Okay. So dah siap lah dua ni. Okay. Saya tak nak publish lagi lah. Saya tambah pula. Contoh nak suruh tengok satu video pendek. Contoh tu 10 saat kan. Contoh kan. Siapakah dalam video ini? Okay, contoh kan. Siapakah dalam video ini? Okay, sama juga. Okay, kalau video. Okay, kalau macam sini. Nampak tak saya masukkan YouTube. Dia tak perlu type image. Kan, contoh pengarah tengah cakap ni minta sumbangan ni. So, copy je. Kan siapakah dalam video ini. Ikutlah aktiviti masing-masing nak gunakan kakak ingat. Okay. Ctrl C, saya ambil saja video tu. Okay, kita Ctrl V. Jadi mana kita nak dapatkan link YouTube ni. Okay, jangan ambil link pada bar. Sekejap saya tunjukkan. Okay, contohnya ni. Nabi SAW bersabda, aku dan anak yatim di hari akhir. Okay, jangan ambil yang seperti mana dua ini. Okay, jangan ambil yang dekat atas ini. Okay, yang dekat atas ni jangan ambil. Kita pergi dekat share bawah ni. Saya dah pernah cuba, kalau kita ambil yang kat atas ni, dia macam tak jadi.
dia mesti nak follow format dia, share yang ini saja. Dia tak nak yang ada perkataan watch tu. So copy. Copy kan. So kita letaklah balik kat sini. Dan siapakah dalam video ini contohnya kan. Kita letak. So soalan kita dalam bentuk tayangan video lah. Enter. Okay. So Madam Fika jawapan dia. Okay, saya cepat-cepatlah masukkan pelbagai jenis bentuk soalan. Nanti baru saya publish. Okay. Contoh pula soalan yang keempat. Malaslah nak type soalan kan, nak baca je soalan. Boleh tak? Kalau kita nak baca je soalan, boleh kita masukkan suara kita. Kan? Lagi senang baca je, student jawab. Tak payah kita nak baca masa live tu. Dan dia boleh simpan kan? Okay, kalau kita baca instruction ni, kat mana kita nak record suara kita, hanya boleh masukkan suara yang kita record menggunakan vokaru.com. Okay? Ni ejaan dia. vocaroo.com. vokaru.com. Kalau tiba-tiba kita rasa macam nak buat soalan ni, nak semua set ni suara je, kita je baca soalan. Kan? Boleh juga. Kan? Sebab saya rasa advantage untuk biologi kalau nak paste soalan tu lebih mudah. Sebab dia tak ada berkaitan dengan unit macam kami ni ada banyak unit. So nak tak nak saya kena bagi dalam bentuk gambar ataupun kadang-kadang saya baca suara saja. Okay? Kalau soalan konsep tu boleh lah. Kalau yang calculation tu. Okay. Boleh buka tak? Ada yang follow ni. vokaru.com. Okay, kita record lah. Boleh record. Kan? Okay. Assalamualaikum. Sila jawab soalan di bawah ini. Okay. Siapakah nama Perdana Menteri yang yang pertama? Okay. So kita stop. Okay. So bila kita stop, kita save and share. Okay. And then kita terus akan dapat ini. Apa nama ni? Link ni lah. So kita copy. Copy link. And then kita pastekan saja. Okay. Kita pastekan saja. Sekejap saya check sekejap. Yang ni. Kalau untuk apa nama ni? Show game ni dia kena ada bracket semua. Kalau untuk flashcard tak payah. Okay, so kita buat kat sini Nak bagi dalam bentuk suara saja. Boleh juga. Okay, buka bracket. Pastekan saja, tutup. Ataupun semua jawapan nak dalam bentuk suara, boleh je. Jawapan dia apa? Record lagi sekali. Okay, record lagi sekali. Okay, dia adalah okay, contohnya kan. Tunku Abdul Rahman. Contohnya. Okay, tutup sama juga. Copy lagi sekali. And then, kita pergi kat sini, open. Paste. Tutup. Okay. Okay, jadi ada 4 jenis lah. Okay, daripada Google. Gambar daripada Google. Gambar kita sendiri tapi perlu melalui Google Drawing. Yang ketiga YouTube. Yang keempat masukkan suara. Okay, antara ni ada apa-apa nak tanya ke? Tertinggal ke? Minta tunggu sebentar ke sebelum kita publish? Nak tanya, kalau yang contoh soalan yang Fika baru buat ni kan yang kategori 4 tu pakai suara. Kan dia kata jawapan tu. Nanti maknanya dia akan pelajar akan dengar jawapan tu dalam bentuk suara ke? Ya, betul. So nanti kita tekan jawapan dia, so pelajar akan dengarlah bentuk suara. Okay, kalau kita buat kelas online melalui Google Meet, dia boleh dengar. Kita tapi dengan soalan macam kita yang bercakap betul. Kadang saya guna juga, saya suka guna dalam kelas kan, guna projektor kan. Okay, jadi dah siap. Ada lagi ke nak tanya soalan sebelum kita publish? Ini banyak soalan ni, bolehlah isi. Tapi kita tak boleh tambah Tak boleh pula sampai markah sampai bawah, tak boleh. Fika, yang kategori 5, 6 tu kalau kita tak guna boleh delete ke? Tak boleh. Maksudnya kena habis. Kalau tak boleh delete, kalau tak nak, tak pangkah je macam ni. Okay, jadi kalau tak nak, kita tak boleh delete ni. Kita pangkah je lah. Ataupun kita bagi tahulah tak ada kan, tak ada soalan kat sini. Okay. Okay, ni dah siap Okay, jadi sekarang kita nak publish. Okay, caranya. Kawan-kawan ada ke lagi kat sana? Dia ada Fika. Boleh teruskan. Okay, tekan file.
Okay. Lepas tu pergi dekat share. Pergi dekat share and then tekan publish to web. Kakak tutup pintu kakak. Kunci pintu tu. Kunci lah. Tutup pintu tu dulu. Okay. Saya tekan publish to web and then publish. Okay. Okay. Jadi. Fika, jap. Dia tengok link tu. Boleh tanya tak? Agak tak faham sebab satu. Publish tu kan dia ada secara link. Maknanya link ni nanti kita akan gunakan link untuk share dengan orang. Betul. Tapi Jadi nanti bila kita selalunya link ini simpanan kita lah. Simpanan unit ke yang kita dah buat. Sebab bila kita buat dengan pelajar, kita tak minta pelajar buka paparan ni. Kita yang buka, kita yang share kan. Sebab dia berkumpulan. Dia macam tu. Maknanya pelajar akan tengok apa yang kita paparkan, bukan yang kita share. Betul. Dia tak adalah macam quizzes dia orang kena buka, tak. Kalau embed tu, maksud embed tu? Ini kalau kita nak masukkan dalam Google Site. Jadi kita boleh jadi lagi kreatif. Kita kumpulkan semua game yang kita dah buat, kita letak dalam satu Google Site. Nanti kita nak guna, kita masuk dalam Google Site, kita dah ada dah. Okay. Jadi pastikan bawah ni dia tick automatically republish when changes are made. Kalau kita untick nanti susah pula setiap kali ubah nak kena tekan publish. Okay, pastikan ini jangan untick lah. Okay, so kita copy lah link ni. Cuba kita tengok. Bukan copy link ni, astagfirullahaladzim. Maaf ya. Kita pergi dekat sini. Get the link here. Get the link here. Kita tekan. Okay, ni link ni. Link ni yang kita kena simpan. Tapi kalau kata link ni hilang tak apa, dia memang ada je dekat sini. Okay, yang penting kita punya spreadsheet ni jangan delete dalam drive kita. Kalau delete hilanglah semua benda pun. Okay, maksud hilang semua benda tu maksud dia game tu ada, masih ada dalam web, dia tak lari mana-mana. Cuma kita akan datang bila kita nak ubah spreadsheet tu dah tak ada, kita dah delete. Tapi game tu tetap ada dekat web. Macam tu. Kat mana yang get the link here tu Kak? Kat bawah ni. Kat bawah spreadsheet tadi. Okay. Right click ni, copy lah. Okay, copy. Lepas tu kita buka satu tab. Okay. Kita paste kat sini. Jadi tak? Jadilah, dia dah tukar. Okay. Jadi, bila kita dah publish, kita nak ubah kan? Alamak, salah eja lah. Okay. Kita pun ubah. Contoh tadi kan dah publish. Kita pun ubah. Hello. Kan, lepas tu kita pergi dekat link, kita refresh balik ni. Kita tengok, tak berubah pun. Hello, tak ada pun. Kan, jadi kita tengok. Sebab dia kena tunggu, dia ambil masa jugalah dia nak bekerja kan. Ambil masa 3 minit, kadang-kadang cepat, kadang lambat. Sebab itu, saya suka type dulu. Lepas tu baru saya publish. Tak adalah buat sikit publish, buat sikit publish. Nanti lama kita nak tunggu tu. Okay. So dah jadi. Siapakah beliau? Ini jawapan dia. Kan? Ni. Gambar ni tak clear lah sebab saya snipping tool kan. Tapi jawapan boleh tu kita je yang nampak pelajar tak nampak pelajar nampak lah. Kita share screen. Kan? Ni. Siapakah dalam video ini? Okay. Yang ni sebab tak boleh. Sebabnya mungkin saya tersalah setting dekat YouTube saya. Saya untick tak boleh sharing dekat website lain. Sebab ni saya punya tadi kan. Contoh kita nak ubah. Okay, contoh saya nak letak ini yang college punya. Dia sebenarnya masalah dia sebab ambil YouTube mana-mana. Saya punya YouTube tu mungkin setting dia salah. Okay. Contoh macam ni kan, saya ubah. Dia takkanlah automatik terus bertukar. Biar dulu. Okay. Okay, macam tu. So ni tadi kan. Alamak. Okay, mana tak jadi tadi. Okay. So tekan ni. Boleh dengar ke? Saya rasa takut sebabnya tak share tab. Tak boleh tak? Okay. Assalamualaikum. Sila jawab soalan di bawah. Boleh dengar? Okay. Siapakah nama Perdana? Boleh dengar. Okay. Yang pertama. Kan? So kalau jawapan dia pun sama dalam bentuk video, malas nak type kan? Okay, record lagi sekali. Okay, dia adalah okay, contoh ni kan. Buat Abdul Rahman. Okay, dia macam tu. Ni kan akak cuba buat sekali dengan Fika tadi. So, bila kita letak gambar tu kan yang link .jpeg tu.
macam akak buat, macam Fika buat akak letak gambar. Ah. Tapi bila dia keluar bila kita cuba game tu, dia keluar link tu, dia bukan keluar gambar. Okay, cuba check balik kita punya ni. Jangan, okay, sama tak format ni? Ni. Okay. Siapakah beliau? Kan? Buka bracket. Akak buat soalan lain, dia tak boleh ada jarak apa semua kan? Tak boleh. Okay. Ni. Dia pakai bracket yang Bracket yang yang 4 segi. Kan bracket 4 segi. Cuba akak pastekan dekat ruangan komen. Tekan perkataan ni. Akak tak ada letak image. Okay. Tadi akak terus link saja. Okay. Image ingat kalau gambar daripada Google kena ada image. Google ke, Google Drawing ke mesti ada. Tapi kalau macam untuk sound yang kita record dengan YouTube tu tak payah. Tapi bracket kena ada lah. Alright, thank you. Okay. Jadi sekarang perubahan yang saya buat tadi, kan, tengok dekat kategori BIS ni. Yang tadi. BIS ni. Contohlah student nak jawab kan. Contohlah ni soalan kan. Okay, tak ada seorang pun betul dan kita tak nak tolak markah. Kita tak payah tekan pangkah pun tak apa. Nanti dia tak tolak markah. Kalau kita tekan pangkah, semua salah kan, seorang pun tak betul. Dia akan jadi negatif markahnya. Sebab pelajar tadi markah dia orang adalah kosong. Tu negatif. Kan? So, kalau pelajar salah jawab, kita tak payah tekan apa-apa. So, dia tak tolak markah lah. Okay. Jadi sekarang, perubahan yang saya buat pada saya punya spreadsheet saya adalah perkataan hello. Kan? Okay. Ini, dia akan berubah automatically. Tapi kadang-kadang kita kena bagi masa dekat dia. Okay, jom kita cuba refresh. Masa tengah mainkan game ini dalam kelas ataupun online dengan pelajar, janganlah refresh tiba-tiba kan. Ini sebab kita nak buat kan, kita tak siap lagi, kita refresh. Sebab nanti dia akan hilang semua. Dia akan reset macam game baru. Okay, so tengok kat sini. Nampak? Dia tak berubah pun. So kita janganlah panik kan. Kita bagi dia masa sekejap. Okay. So kita boleh tengok pada kita punya ni. Kat mana kita punya, okay, perhatikan dekat atas ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita punya kolom. Iaitu sehingga kategori 6. Dan last sekali final. Kan? Tapi kenapa final tak ada? Okay, sekiranya ada kumpulan yang sama markah. Okay. Ataupun kita selalunya untuk tentukan siapa menang lah kalau sama markah. Kita boleh buka final round dekat bawah ini. Ada simbol macam simbol unit ohm. Kalau fizik lah. Ni. Tekan. Dia akan keluar satu soalan. Kan? Satu soalan. Satu je untuk final. So kita, ataupun soalan bonus kan. Contoh, kita boleh tetapkan lah. Soalan bonus. Siapa, ini kita boleh tetapkan markah. Okay. Siapa jawab betul, dapatlah 50 markah. Contoh Siapa cuba jawab tapi salah, kena tolak 50 markah. Jadi kena hati-hati masa jawab. Contohnya kan. So, dia orang fikir nak jawab ke tak nak kan. Okay. So, tapi dia satu soalan je lah. Selalunya untuk tentukan pemenang untuk markah yang seri. Tekan yang soalan dia. Okay. So, contohlah antara kumpulan 1 dan kumpulan 2. Kumpulan 1 jawab betul dulu kan. So, dia lah dapat extra mark. Okay, 50 markah. Okay, dia akan auto update kat sini lah. Okay, so kita boleh cubalah untuk kita guna aktiviti ni dalam kelas ataupun masa online. Nak buat soalan simple-simple ke, sekejap pun boleh je. Kalau hari tu rasa kita hanya nak buat soalan saja kan, nak revise ke. Agak menarik juga bagi saya. Sebab pelajar rasa kelainan lah kan, selain daripada kita je yang mengajar. Okay, so saya nak cuba refresh, adakah BIS saya tadi dah berubah? Kan saya type hello kan. Dia tak berubah juga. Kadang-kadang memang problem ni berlaku, dia ambil masa lama sikit untuk first time tu. Okay, so kadang apa yang saya buat, saya pergi dekat sini, saya refresh. Okay, saya tekan link atas ni, saya enter. Kadang-kadang saya tak sabar juga nak tunggu dia berubah kan. Tapi saya dah cuba banyak kali, memang dia akan ambil masa sekejap lah untuk kita tunggu. Okay. Link tu sama, link tu tak berubah pun. Saya refresh sekejap. Dia masih tak berubah Kadang dah ambil sampai 5 minit lah, lama. Okay. So tak apalah, biar je dia dulu kat situ. So kalau apa-apa yang kita nak ubah, kita ubah saja dekat sini lah. Ni soalan ni. Itu je, simple saja untuk quiz show ni, simple dia punya perubahan tu. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Masa macam ada lagi 15 minit je untuk saya tunjuk sikit berkenaan dengan board game. Board game tu banyak lagi kita boleh ubah.
Fika, macam mana nak ubah markah untuk tolak tu ni? Okey, untuk tolak, dia macam ni. Kalau 100 ni, kalau pelajar tu jawab betul, kan? Kalau kita tik tanda, maknanya kita nak tambah markah dekat mereka 100. Kalau dia, contohlah markah pelajar tu tadi kosong, dia salah jawab. Kalau kita tak nak tolak markah, jangan tekan pangkah. Tapi kalau kita dah tertekan pangkah, macam tu kan, markah kumpulan tu dah lah kosong, salah jawab pula, kan? So jadi negatif. So kita ubah dekat sini. Cakap saya tak naklah tolak sampai 100 markah, saya nak tolak 5 je. So negatif 5. Okay, negatif 5. Asal keyboard saya ni ternam lock ke apa benda. Okay, 5. Macam tu, ubah. Ubah je kat situ. So kumpulan tim 3 dengan tim 4 dia tak ada perubahan sebab saya tak tekan pangkah ataupun right dekat situ. So dia tak ada apa-apa perubahan lah. Selalunya saya tak tolak markah pun. Macam demotivate pula nanti kan. Dah jawab banyak-banyak, tiba sampai soalan nombor 500 kena tolak, dah jadi kosong. Tak ada dah. Okay. Okay. Ada lagi soalan berkaitan dengan quiz show? Rasanya tak sempat pun kita nak habis sampai board game, tapi rasa rakan-rakan boleh explore nanti, tapi saya tunjukkan sikit saja. Boleh terus kepada board game. Sekejap saya refresh. Geram pula kenapa dia tak berubah. Tu dah berubah. 5 minit kan, dia macam 3 minit, 5 minit, dengan ada sikit. Biasalah tu kekurangan dia kan. So hello, dah berubah dah soalan ni tadi. Yang pengarah punya video tadi kat sini kot. Bukan. Kat sini tu, video. Play je lah macam biasa. Okay. Kita boleh dengar suara masa Google Meet. Boleh dengar tak suara? Yang ni, video ni macam tak dengar. Tak dengar kan? Seeloknya kalau yang ni cuba share tab kot. Boleh tak kita cuba? Kejap. Okey, boleh. Cuba. So, kalau kita share tab, saya keluarkan dia kejap. Okey Fika, akak boleh dengar. Okay. So, ni settle lah yang ini. So dah habis lah, tak ada apa. Ni simple sangat. Mana simple je, kita dah boleh ubah-ubah. Okay. Jadi kedua, kalau kita tengok